mana pembahagian urusan negara pada 3 cabang dengan izin separation of powers, iaitu dengan izin eksekutif, legislatif dan judiciary. Saya ingin menyatakan di sini bahawa suka tidak suka sebagai ahli-ahli parlimen yang mengangkat sumpah, sama ada kita ini bersama parti kerajaan ataupun parti pembangkang, kita tidak boleh menghina mana-mana di antara cabang ini tanpa mempunyai bukti yang kukuh. Kalau kita lihat kepada kewujudan, sebagai contohnya dalam elemen kehakiman, kalau kita tengok kepada perkara 121/1 Perlembagaan Malaysia, kuasa kehakiman persekutuan adalah setakat mana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perlembagaan. Jadi, itu sebabnya kita sebagai ahli parlimen mesti menerima hakikat bahawa sistem kehakiman negara kita adalah satu sistem kehakiman yang berpegang kepada badan yang bebas. Suka tidak suka, kita mesti sebagai satu masyarakat dengan izin, masyarakat yang bercivilized dengan izin, kita mesti berpegang kepada konsep rule of law. Kalau tidak kita berpegang kepada konsep undang-undang dengan izin rule of law, apa bezanya kita dengan masyarakat yang tiada akal? Di sini saya terpaksa menyentuh kepada ucapan yang dibuat oleh Lembah Pantai semalam. Saya dengar dengan begitu kusyuk. Saya mula-mula, Tuan Speaker tak tahulah Lembah Pantai ni bercakap atas suara Pematang Pauh ke atas suara Lembah Pantai. Tetapi bila dia bercakap dengan begitu pedas, membuat tuduhan demi tuduhan demi tuduhan, menuduh adanya apa yang disebut sebagai konspirasi politik ke atas hukuman yang dijatuhkan ke atas Pematang Pauh. Saya sebenarnya ahli-ahli Dewan Rakyat kesian kepada Lembah Pantai. Sebagai anak, memang itu tanggungjawab kita. Takkan sebagai anak kita nak mengaku bapa kita melakukan jenayah. Tak ada orang yang mempunyai akal ataupun sioman boleh mengatakan bahawa ayah saya, adik-beradik saya, mak saya, kakak saya, abang saya melakukan jenayah. Jadi, kita sebagai Barisan Nasional, kita memang kesian kat Lembah Pantai lah. Kita faham. Dia marah. Tapi sebagai anak yang nombor 1 dalam keluarga, sepatutnya kalau sayangkan ayah tu, nasihatkanlah, janganlah buat benda yang tak senonoh. Senang. Pertama. Kedua, cakaplah dengan ayah tu, tak payahlah berpolitik. Duduklah kat rumah jangan itu. Dah mula dah. Tapi kalau berpolitik, tak payah macam ni. bila melakukan jenayah, apa ni fitrah lagi? Duduk, Fitrah. Jangan fitrah. Jangan fitrah. Jangan fitrah. Fikir pun nak mentek. Suka-suka cakap fitrah apa? Dia boleh cakap. Fitrah je. Cakap biar fakta. Saya ni betul. Fakta fitnah. Saya nak berkata bahawa dalam perkara ni, tuduhan yang dibuat oleh, saya tak tahulah Lembah Pantai ke Pematang Pauh, tapi saya pun confused malam. Tapi tuduhan yang dibuat ni ke atas badan kehakiman, satu tuduhan yang begitu dahsyat. Mahkamah Persekutuan dituduh atas apa yang sebut, saya nak ulang balik yang dia kata-kata ayat ni, saya pun terperanjat. Rakan jenayah pembunuhan kebebasan dan integriti badan kehakiman. Menjual diri mereka kepada syaitan. Memperdagangkan nuraini mereka demi pulangan kebendaan, kedudukan dan jaminan jawatan. Tuan Yang Dipertua, siapa yang nak menyuarakan suara mangsa? Mangsa, tak ada siapa dalam dewan ini nak menyuarakan suara mangsa, termasuk pembangkang. Ini kes mahkamah. Mahkamah dah putus. Mahkamah Persekutuan dah menyatakan 5-0 bahawa Pematang Pauh melakukan jenayah tersebut. Habis, kita nak salahkan hakim. Saya nak cakap dengan Lembah Pantai. Tak ada orang yang minta maaf, saya kena cakap ni lah. Kadang-kadang Lembah Pantai mungkin tak faham. Tak ada orang yang kentut nak mengaku dia kentut. Betul tak? Takkanlah dia nak mengaku. Tapi mangsa ada, bukannya tuduhan politik ini tuduhan yang kosong. Yang saya rasa agak terkilan, apabila peguam kepada mangsa sebagai timbalan, apa kata orang, peguam negara, dia bercakap nak menerangkan kes, orang tuduh kazaf. Marah. Bar Kaunsil marah. Semua marah. Semua tak boleh cakap pasal kes. Tak ada masalah.
Saya pun kalau boleh tak nak cakap pasal kes. Sebab nak bercakap pasal kes, banyak perkara-perkara yang tak boleh kita nak cakap. Mengaitkan nama, mengait keluarga, kita kena cakap. Lembah Pantai minta maaf, this is my flaw. Semalam sebut nama saya berkali-kali. Semalam saya bagi ruang. Lembah Pantai cakap. YB, semalam saya bagi ruang. Hari ini saya minta ruang jawab. Datuk Yang Dipertua, nama saya disebut. Nama saya Lembah disebut. Pantai. Macam ni. Saya nak tanya Tuan Dipertua. Saya minta ruang Kalau jawab. betul lah. Saya minta jawab. Kalau betul YB lah. Pengarang. Kehakiman YB dalam negara Pengarang ini berkali-kali sebut nama berbau saya. syaitan. Datuk Soalan Yang Dipertua, saya, semalam semua peluang saya kes-kes cakap, yang peluang saya ahli bahas, politik saya pembangkang bagi minang tanya. bermakna Saya minta hari hakim ini itu tak betul. Itu ke? Saya minta peluang Saya jawab. nak sebut Ya. kes. Pengarang, Lembah Pantai duduk ya. Ya, kita ada peraturan 37 ya. 1B. Kalau seseorang yang bangun minta penjelasan, seorang lagi bagi kebenaran dengan duduk, bolehlah kita mencelah untuk dapat penjelasan. Saya tanya pengarang, benar tak Lembah Pantai untuk mencelah? Tuan Ketua, saya ada 30 minit. Dia dah bangun. Sekejap ya, Lembah Pantai. 30 Sekejap. minit. Macam mana Ya. saya nak suruh cakap? Ya. Lepas itu dia banyak lagi kawan-kawan dia kat pembangkang cakap lah nak belasah-belasah lah. Apa takut? Biarlah saya cakap, this is my flaw dengan izin. Ini masalah pembangkang. Tak tahu baca peraturan. Peraturan tak mesyuarat. faham peraturan. Okey, betul. Ikut suka. Peraturan mesyuarat Dia apa yang dia nak buat. 37. Ya, pengarang, ada peraturan. Duduk. Pengarang, ada Peraturan peraturan mesyuarat. mesyuarat. Tuan Yang Ya. Dipertua. Ya, peraturan Berkait mesyuarat apa, dengan- pengarang? Tuan Yang Dipertua. Saya nak sebut kes Peraturan Pengarang, mesyuarat pengarang. 37 dan 36. Pengarang, sekejap pengarang. Peraturan mesyuarat apa, Lembah Pantai? 37 dan 37 30 37. 37? Berkait dengan sangkaan jahat. Datuk Yang Dipertua penting di sini. 37? Datuk Yang Dipertua penting di sini. Saya pinta 37 tidak ada sangkaan jahat. 30? 36, maaf 36. Isu di sini, bila pengarang nak sebut tentang kes, saya faham. Itu hak dia dalam dia flow bercakap. Dia pada masa yang sama, dia menyebut nama saya berkali-kali. Mempersoalkan kredibiliti saya bila masa saya membawa isu. Saya ada hak untuk menjawab dalam saat ini. Ya. Secara agak kasar disebut tentang peranan saya sebagai seorang anak. Ya, memberikan gambaran ini isu peribadi. Saya hanya minta Datuk Yang Dipertua ruang saya Sekejap pengarang. Bagi speaker buat kritik keputusan. boleh. Tak boleh cakap. Kata Kalau dia bagaimana. gunakan Ya. begini, Pengarang, duduk je, duduk. Yang Mama pengarang, Belakang sekejap. biar ikut fakta. Ya. Ya, pengarang, sekejap. Saya faham. Saya jaga waktu, saya faham. Ya. Sekejap pengarang. Ya, permatan Lembah Pantai, sudah. Datuk Yang Dipertua, berkali-kali ya, bayangkan, kita bercakap tentang tanggapan dan dakwaan. Ini selaku saya seorang ahli parlimen, saya berterima kritikan. Tapi disebut beranak seorang anak, bagaimana saya menggunakan emosi dalam berbahas semalam. Jadi saya pinta ruang untuk saya menjawab, menunjukkan hujah-hujah yang saya bawa semalam. Bukan berkisar emosi seorang anak. Isunya adalah berdiri di atas kebenaran. Jadi saya pinta. Tak boleh Saya guna pinta peraturan Ketua. mesyuarat untuk- Saya nampak. Tua, Saya nampak kalau dimina. tak emosi, Dimina saya kenapa emosional. bahkan tak ucap? Pengeram, saya nak buat. Ya, Yang pengeram. mengucap Lembah Pantai sebab pembangkang guna Ruling anak. dibuat oleh speaker lah pengarang. Bagi dia buat ruling. Bagi dia buat ruling. Saya kesian. Saya rasa kalau Datuk Yang Dipertua lihat sebegini. Ya. Seperti Lembah Pantai saya dah faham ya. Saya dah faham. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sila pengerang. Ya. Sila. Tuan Speaker, saya nak sebut kes mahkamah yang mana pembangkang menang. Bila pembangkang menang kes mahkamah, tak ada pula hakim tu dibela oleh syaitan. Ni saya nak sebut ni. Fakta kes saya nak sebut. Ni kes. Pematang Paus zaman Papa Gomo menang. Nizar zaman TV3 menang. Husam Musa zaman blogger UMNO menang. Mustafa Ali Ya, yang lain diam zaman ya. menang. Lim Guan Eng zaman utusan menang.
Semua menang tak apa. Bila menang, bukan syaitan. Malaikat. Bila pakatan kalah, semua syaitan. Bila pakatan menang, semua malaikat. Ini disebabkan mereka ni mengkonfuskan rakyat kat bawah. Kita kalau nak bawa kes ni, nak bincang tentang fakta kes, sampai kiamat tak selesai, tuan yang dipertua. Itu sebabnya saya nak nasihatkan pada pembangkang. Macam yang dia bawa ni, ramai-ramai ni, yang apa, hashtag kita lawan. Saya nak tergelak. Betul lah kata Tanjung Karang tak ramai turun. Tapi soalan saya kepada Pakatan Rakyat ni ramai-ramai ni. 3 negeri dia menang. Selangor, Pulau Pinang, Kelantan. Buatlah kat Selangor, Pulau Pinang, Kelantan. Ahli Parlimen Bagan ada. Ahli Parlimen Gombak ada. Bawalah ramai-ramai. Tapi dia tak buat. Hashtag kita lawan sebab dia tahu rakyat di Pulau Pinang, rakyat di Selangor, rakyat di Kelantan takkan sokong kepada perjuangan mereka. Itu sebab yang keluar kat Kuala Lumpur tu baru 2,500. Perjuangan mereka dah selesai, Tuan Speaker. Saya yang tak boleh terima tu, dah tak tahu apa lagi nak buat, masuk dalam Dewan bercakap menuduh kehakiman dibelenggu oleh syaitan. Ini masalah dengan pembangkang, cakap sedap mulut je. Yang Saiful tu, siapa yang nak membela dia? Takkan saya nak cerita tentang fakta kes, saya pun jijik nak cakap. Tak tahulah ahli parlimen yang lain mungkin bercakap. Saya ni pun nak cerita-cerita pasal benda Allah tu pun saya pun malu. Tapi saya pun tak tahu. Katanya di segi fakta, bila perkara tu berlaku, benda tu berlaku di atas fakta yang mana 5 hakim berkatakan bahawa terbukti kejadian berlaku. Pengerang, boleh Tapi masalah kita sekarang, masalah kita sekarang, pembangkang bercakap seolah-olah seolah-olah konspirasi. Poin kedua, Tuan Speaker. Masa saya bahas, saya bagi peluang tu. Tuduh kenyataan rasmi daripada pejabat Perdana Menteri. Minit selepas keputusan dikeluarkan. Cakap seorang-seorang boleh lah. Bagilah tak ada poin lain ke? Pejabat Perdana Menteri ada media komunikasi punya tim, Tuan Speaker. Saya yakin dia mesti ada 2 kenyataan, menang dengan kalah. Kononnya kenyataan yang dikeluarkan awal tu seolah-olah bau konspirasi. Ini yang saya kata dengan pembangkang ni, semuanya salah. Dan menuduh Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Kabinet, ahli parlimen, semua kita yang melakukan konspirasi. Pengerang. Saya, kejap. Okey. Kejap. Saya nak akhir dalam poin ni. Nak menuduh. Nak tuduh tu biarlah ada fakta yang kukuh. Janganlah tuduh hanya ke atas satu perkara berlaku, kita menganggap, ini berlaku kerana ada niat jahat. Bagi saya, kenyataan akhbar yang dikeluarkan tu bukan satu bukti sahih mengatakan bahawa pejabat Perdana Menteri berkonspirasi. 5 hakim Mahkamah Persekutuan individually dengan izin adalah hakim-hakim yang mempunyai reputasi yang tidak boleh digegar. Saya dulu jadi peguam pun tahu 5-5 ni bukan boleh main-main. Kalau betul ada fakta kes, mereka akan memberi keputusan yang adil kerana mereka adalah hakim yang berpengalaman. Tapi ada pembangkang ramai-ramai ni pun peguam. Kalau betul lah institusi kehakiman Malaysia, institusi yang dibelenggu oleh syaitan, jangan jadi peguam. Resign from being an advocate and solicitor. Jangan jadi ahli bar counsel. But you are biased dengan izin. Bila menang, hakim best. Bila kalah, hakim tak best. Ini apa punya undang-undang? What kind of lawyers are all of you? Terima kasih. Titi Wansa. Pengerang, saya nak bertanya pada pengerang. Semalam, sewaktu PJ Utara membentangkan perbahasan beliau dalam mengenai isu 1MDB, banyak rujukan yang dibuat ialah terhadap Sarawak Post dan juga The Age Report. Sarawak Report dan juga The Age. Dan kita semua dalam Dewan ini memberi peluang kepada PJ Utara berhujah seorang tanpa kita mengganggu. Walaupun tidak ada keputusan yang hakiki yang dibuat oleh mahkamah. Kita bagi peluang. Tapi hari ini, penggerang berhujah menggunakan segala fakta yang telah dibuat oleh mahkamah. Kenapa tidak pembangkang ini memberikan penggerang peluang untuk berucap dengan tenang dan tanpa marah? Penggerang tadi janji nak bagi. Terima kasih sahabat saya
Titi Wangsa. Pengerang, tadi Sebenarnya- janji nak bagi. Okey. Kejap lah, relax lah, brother. Fakta apa? Fakta apa yang pengarang kemukakan? Mana ada fakta yang pengarang kemukakan? Tak apa, nanti Tak lepas ada ni pun cakap. fakta untuk kita Ni Syahlam lagi pertimbangkan. seorang lah. Mana ada fakta yang pengarang kemukakan? Dewan nak cakap. Oh, ya, Saya sikit. ketua. Pengerang, Saya kejap, ucap sikit terima je. kasih pada Titi Wangsa lah. Dalam poin yang disebut Titi Wangsa. Itu sebab saya kata bahawa pembangkang ni selective memory dengan selective judgement. Dengan izin. Bila keputusan mahkamah yang dia menang, semua hebat. Keputusan mahkamah dia kalah, semua tak hebat. Ianya bukan Ini atas dasar masalah. menang kalah. Dan keduanya adalah Ianya selective atas memory. dasar hujah. Sebab Dia menuduh bukan atas dasar badan menang Syahlam, kalah. Syahlam. Ianya Menuduh atas dasar badan hujah. kehakiman. Ni Dia yang belum Syahlam boleh ni cakap. betul. Mengapa ni? Terima ataupun kita tolak Mereka tidak boleh. Sudahlah. Ya. Ya. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Syahlam. Ya Muhammad semua. Ya. Ya, pengerang. Yang lain duduk. Spang. Duduk. Ya. Okey, pengerang dah duduk, bagi saya lah. Pengerang, duduk ya. Ya Muhammad sekalian, kita ada hujah masing-masing. Tapi biarlah hujah kita dalam keadaan mengikut peraturan mesyuarat. Ya, sekarang ni floor pengerang. Pengerang berhujah sekejap ya, sekejap. Yang lain duduk. Apabila speaker sedang bercakap, yang lain duduk diam. Ya. Tak perlulah hari kedua, hari ketiga ni saya menggunakan peraturan yang lebih tegas. Jadi begini, kalaulah yang sedang berucap, kita ada peraturan 37(1)B. Kalau kita yang lain, ahli lain yang minta penjelasan, minta laluan, jika yang sedang berucap tu boleh memberi laluan, dia duduk. Dan apabila yang dipertua panggil, peraturan 35, bolehlah kita untuk meminta penjelasan. Jadi Syahlam ni dah lama. Syahlam, saya belum habis lagi. Syahlam. Ya, yang lain diam. Ya. Syahlam lama, duduk sebelah saya pun dah 2-3 penggal. Jadi saya faham. Jadi Syahlam sabar sikit. Sila pengerang. Pengerang, boleh pengerang. Sikit pengerang. Pengerang. Tak payahlah Kawan lama, Syahlam. okey. Kita ada Tak bagi laluan, tak bagi laluan. Cakap Silakan. lah, nak cakap. Sikit je. Spang. Masa saya bahas, saya bagi Tuan dia Speaker. 2 kali. Spang. Tuan Okey, Speaker, masalah kadang-kadang desperate people do desperate act. Ini masalah ni. Are you talking about yourself? Terlampau sangat. Is she talking about herself? Rakyat Is she talking about herself? ahli parlimen Look at the mirror. Look at the mirror. Tak betul lah. Takkan nak Tuan Speaker, Pengerang, semua pengerang. Last, pengerang duduk. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Sama ada pengerang bagi laluan ke tidak? Tidak. Siapa yang bangun telah mengganggu, sama ada belah kanan, belah kiri, saya akan rehatkan. Sila pengerang. Tuan Speaker, tak apalah, saya faham dia orang tengah stres ni. Saya kurangkan isu tentang kenyataan Lembah Pantai. Poin saya satu je. Siapa yang membela hakim Mahkamah Persekutuan ni? Dia orang 5 orang ni kena tuduh, kena koyak, kena lanyak, kena ni, kena tu, sampai dituduh belenggu syaitan. Tuduhan ni lagi besar daripada Kazah ni. Apa hal? Takkan bila pergi Mahkamah Tinggi menang, hakim best. Pergi Mahkamah Persekutuan, wah semuanya lah, segala-galanya. Inilah masalah mentaliti pembangkang. Kalau mereka pun, keputusan hakim pun mereka boleh persoal, ini kan pula bila bantuan yang kita beri masa banjir. Dekat Kelantan, Kerajaan PAS, bertahun-tahun Kerajaan PAS mementah. Kerajaan Barisan Nasional bantu. Busuk-busuk pun bantu kerana rakyat Kelantan merana. Bukan dia orang tahu berterima kasih. Ini jenis yang tak tahu berterima kasih. Kenapa?
Sebab mereka ni adalah keturunan yang tak tahu sebenarnya nilai kejayaan itu, Tuan Speaker. Hari ini, bila bercakap tentang banjir, kita mengakui, saya dalam belah sini mengakui, Majlis Keselamatan Negara tu taklah begitu sempurna. Banyak cacat celah. Tapi kita semua berbicara secara objektif, perlunya perubahan, perlunya agensi yang baru mungkin untuk mengendali banjir dan segala-galanya. Tapi masalah kat sini, dia orang ni tak objektif. Kerja dia senang. Bagi apa pun, dia tak puas hati. Duit BRIM ambil. Kutuk, duit BRIM ambil juga. Kawasan saya, budak pembangkang berderet ambil duit BRIM. Tak malu. Bantuan PT-PTN kat universiti ambil juga. Tak malu. Ini masalah. Bila banjir, kita bagi kebajikan, bagi segala-galanya, ambil juga. Kalau saya pembangkang, saya tak setuju dengan kerajaan Barisan Nasional, RM1 pun saya tak akan pergi. Saya tak akan pergi dekat. Kerana saya ada marwah. Duit rakyat. Mereka Duit BRIM bukan marwah. duit kerajaan. BRIM duit rakyat. Tak ada marwah. Tak ada marwah. Indebted to you. Batu kawan. Tak ada marwah. Batu kawan, saya dah cakap. Sila bentara. Jalankan tugas. Rehat batu kawan 1 hari sehingga hari ini. Peraturan 41 Tuan dia. Speaker, YB Pengarang Saya kata dah sebut, duit saya dah BRIM tu sebut. duit kerajaan. Duit Saya BRIM dah tu sebut. bukan duit kerajaan. Ya, Tuan Speaker. batu kawan rehat. YB Ya. Batu kawan rehat. Lepas makan tengah hari masuk balik ya. Ya. Dan saya sebut, saya tak kira sebelah kanan, sebelah kiri siapa yang ganggu. Sama ada yang ganggu tu sedang duduk atau bangun berucap. Okey. Sila, batu kawan. Tuan Speaker, Lepas saya makan pun tengah hari jam 2.30 masuk balik. Tuan Speaker, Tuan Speaker, Ya, sila. kalaulah mangsa Ya, yang lain diam. Shah Alam, saya tugas saya. Ya. Tuan Speaker, kalaulah mangsa begitu hati busuk dia boleh pusing semua kawasan parlimen nak pergi lanyap Permatan Power tapi dia tak buat. Dia tak buat sebab dia tahu ada benda yang kita tak nak aibkan. Kita tak nak aibkan. Jadi jangan buka pekong di dada. Sebab bila buka pekong di dada, apa yang masuk, apa yang terima tu jangan marah. Jangan marah nyamuk bakar kelambu. Dia yang buat, hakim dah buat kenyataan, dia nak marah semua orang. Tapi saya tak tahulah, Tuan Speaker, bagi saya tak salahkan Lembah Pantai. Seperti saya kata tadi, memang itu tanggungjawab dia sebagai anak. Dia kena bersimpati dan membela. Tapi tak apalah kita bagi dia diskaun. Biarlah dia. Nak buat macam mana? Kesian. Tapi isu di sini, jangan sekali-kali atas kasih sayang dan kesian menuduh seseorang itu dibelenggu dengan syaitan. Menuduh Ya, Tanah Merah. Saya dah sebut, jangan ganggu. Itu satu tuduhan. Cukup dahsyat. Jangan mengelirukan rakyat, Tuan Speaker. Jangan mengelirukan rakyat. Jadi saya pun nak berhenti dalam bab ni. Saya tak nak cerita lagi. Nanti kamu Ya, macam-macam kena keluar dewan. Dua perkara saya nak Ya. Ada 10 timbulkan minit lagi pengerang. dalam titah Seri Paduka Baginda tentang transformasi sistem kesihatan negara. Saya nak memohon pada kementerian yang relevan bahawa kita perlu merujuk beberapa konsep kesihatan yang dibuat di negara luar. Di Australia sebagai contoh mempunyai masyarakat yang begitu ramai dan mempunyai hospital yang begitu jauh daripada pembangunan setempat. Dan kita tengok saya hari ni di daerah Kota Tinggi ada 3 kawasan parlimen, 300,000 populasi, 1 GP General Practitioner, 15 junior doktor, mempunyai doktor pakar yang kena turun naik melihat kes-kes di klinik kesihatan sebanyak 150 hingga 200 km. Saya nak mohon kerajaan untuk membuka pemikiran mereka supaya dapat menyentuh tentang sebagai contohnya super klinik yang mana kita membezakan penyakit-penyakit dan juga surgery-surgery yang minor dan juga major supaya kita dapat mengurangkan kos hospital. Saya dimaklumkan hari ini kos hospital kalau kita bina 1 juta untuk 1 katil. Dan saya dimaklumkan daripada sistem yang ada di Australia ni, khususnya
hospitalization ni, di segi kos mewujudkan hospital ni boleh dikurangkan lebih kurang kepada katakan 50 katil kepada 5 juta ringgit, yang mana kita boleh mewujudkan satu konsep yang mana doktor pakar dan sistem-sistem yang ada. Sebenarnya kesimpulan saya, Tuan Speaker, kadang-kadang nak membina hospital ni banyak peranan orang tengah yang suka mewujudkan keuntungan daripada equipment dengan izin yang dijual. Jadi saya pohon pada kerajaan untuk membuka pemikiran dan mewujudkan satu sistem yang lebih efisien dengan izin, supaya rakyat dalam kawasan luar bandar khasnya dapat manfaat daripada bantuan-bantuan kesihatan yang diberikan oleh kerajaan pada hari ini. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker. Pengarang menyokong kepada titah tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.